Dan kamu janganlah stres ya. Uh, rasa tertekan ke nak belajar biologi je banyak sangat. Relax je lah. Kita santai-santai saja. Okay, santai-santai je sambil-sambil kamu nak lelap mata untuk hari ni. Tengoklah sikit. Mungkin ni ulang kaji ke waktu kamu PT3 dulu kan. Ada pernah belajar juga. Ataupun waktu PMR. Ada ke orang yang PMR? PT3 lah kan. Santai-santai saja. Refresh balik. Jangan pening-pening kepala sangat lah. Jadi hari ni kita akan cuba fahamkan tentang salur darah. Okey, salur darah. Ataupun bahasa Inggeris, siapa yang ambil DLP, Dual Language Program ni, dia blood vessel. Jadi untuk level kamu ni, kamu hanya belajar 3 jenis. 3 jenis salur darah lah. 3 jenis salur darah. Yang ini yang antara paling asas sekali dalam dunia biologi lah. Ataupun dunia perubatan. Jadi bila sebut tentang salur darah ni, dia tak boleh lari, mesti perubatan lah. Sebab apa? Salur darah ni dia kemungkinan boleh terluka ataupun dia pecah ataupun dia terbuka lah. Dia luka, terbuka, darah tu mengalir keluar. Jadi bila darah tu mengalir keluar, dia akan ada kehilangan darah. Jadi kalau macam salur-salur besar, contohnya vena ke arteri ke, dia rosak, dia luka, banyak darah hilang. Jadi ini boleh menyebabkan seseorang tu hilang upaya untuk angkut darah ke seluruh tubuh badan. Sebab tu ada kes, kalau cikgu tak salah, 2 tahun lepas ke setahun lepas ke, ada seorang kanak-kanak ni, pisau tu dia terluka ataupun dia kena pada leher kanak-kanak ni. Jadi bila kena pada leher kanak-kanak tu, dia terlekat di situlah. Jadi kanak-kanak tu masih hidup lagi. Tapi disebabkan ibu dia pergi tarik pisau yang ada kat leher tu, jadi darah tu memancut keluar lah. Jadi salah satu penyebab kenapa dia boleh meninggal dunia tu adalah kehilangan darah. Sebab tu kadang-kadang bila berlaku luka ni, kalau kita tidak ada ilmu ni susah jugalah. Kita pun takut. Jadi disebabkan oleh salur darah yang terbuka tu, dia tak tertutup, kehilangan darah yang sangat teruk, orang tu boleh mati. Itu menyebabkan kematian. Okey. Ada soalan nak tanya sebelum kita masuk ni? Ni tak banyak, ada sikit saja. Sikit saja. Mungkin tak sampai setengah jam lah. Kamu janganlah stres-stres sangat ni, santai-santai saja. Okey, santai-santai sambil makan. Siapa yang Muslim kan makan rendang. Okey, jangan stres. Okey, cikgu mulalah ya. Jadi salur darah, kalau kau nampak dalam nota yang cikgu ada ni, dia terbahagi pada 3. Yang pertama adalah arteri. Okey, arteri. Yang kedua adalah vena. Yang ketiga adalah kapilari darah. Jadi kita pergi dulu pada arteri. Jadi arteri ini akan angkut darah dari darah keluar dari jantung. Jadi dia akan angkut darah keluar daripada jantung. Kebanyakan arteri akan bawa darah yang beroksigen. Kecuali ada beberapa arteri lah yang tidak bawa darah yang beroksigen. Dia bawa darah yang terdioksigen. Contohnya yang paling mudah sekali, arteri pulmonari. Jadi arteri pulmonari ini akan bawa darah daripada jantung pergi ke peparu. Jadi pulmonari ini bahasa Inggeris lah. Ni sebenarnya adalah lung. Okey. Jadi kalau apa saja salur darah dia ada nama pulmonari, dia adalah berdasarkan dia punya hubungan dengan peparu. Okey, contohnya kita ada arteri pulmonari. Jadi darah daripada jantung nak dibawa pergi ke peparu. Darah daripada jantung nak bawa ke peparu ni adalah darah-darah yang tidak ada oksigen, deoxygenated blood, darah yang terdioksigen. Kemudian akan berlaku pertukaran gas, dia akan bawa masuk balik darah tu ke jantung.
melalui pulmonary vein ataupun vena pulmonari. Okey, vena pulmonari. Jadi kebanyakan arteri akan bawa darah yang beroksigen, kecuali ada beberapa arteri lah yang tidak bawa darah yang beroksigen. Antara contohnya adalah vena pulmonari. Dia ada lagi contoh yang lain ya. Kamu jangan ingat satu contoh ni saja. Dia ada contoh-contoh yang lain. Nanti cikgu tunjuklah. Kalau siapa yang ambil perubatan, yang buat belajar tentang, contohnya dia ambil medical lab technology. Jadi dia ada belajar lagi, lanjutlah tentang ni. Dia mendalam lah. Cikgu pun susah jugalah kan. Nak ingat benda ni semua. Okey, kemudian dinding dia tebal. Kenapa dinding dia tebal? Sebab dia dapat darah terus daripada jantung. Jadi bila darah tu dia pump, dia mengecut, dia tolak darah keluar daripada jantung. Jadi dia directly, dia secara terus dia akan terima darah daripada jantung. Jadi bila dia terima darah daripada jantung, dia terima darah dalam keadaan yang bertekanan tinggi. Okey, darah yang bertekanan tinggi. Jadi nanti kita akan belajar tentang jantung, dia ada sistole dan diastole. Okey, dia ada sistole dengan diastole, di mana dia akan menyebabkan tekanan pada dinding arteri. Jadi bila ada tekanan pada dinding arteri kena tebal dan kenyal supaya dapat menahan tekanan darah yang datang terus daripada jantung. Yang datang terus daripada jantung. Kamu kalau tak faham nak cikgu ulang, bagi tahu ya. Nanti cikgu boleh ulang, tak ada masalah. Untuk kamu 10 kali ulang pun tak apa. Jadi tekanan darah tinggi dia akan untuk tekanan darah tinggi. Jadi untuk memastikan dia dapat tahan tekanan darah yang tinggi itulah. Kemudian aorta. Aorta ni adalah jenis arteri lah. Okey, dia akan bawa darah yang beroksigen keluar daripada jantung. Okey, keluar daripada jantung. Nanti kita akan pergi tengoklah. Okey, tentang aorta ni. Kemudian kita ada arteriole. Ini pun antara jenis arteri juga. Arteriole ni cabang kecil daripada arteri sebenarnya. Cabang kecil daripada arteri. Okey, ataupun arteriole boleh jugalah, cabang kecil arteriole. Dia bukan semudah yang kita belajar ni ya. Dia complicated lah sebenarnya. Nanti cikgu tunjuklah macam mana. Jadi arteri dia tak susah sangat lah. Antara yang kamu kena ingat dalam arteri ni, dia dinding tebal. Bila dia dinding tebal, dia dapat menahan tekanan darah yang tinggi yang asalnya daripada jantung. Sebab apa? Jantung tu bila dia tolak darah keluar, dia akan pergi ke arteri. Dia tak pergi ke vena ya. Vena tu akan bawa darah masuk balik ke jantung. Jadi vena tu tekanan dia rendah. Jadi kalau kamu nampak kat sini, ni ada arteri. Ini ada arteri. Jadi dia ada tisu penghubung dekat situ. Ada otot licin. Sini salah satu otot lah. Otot ni ada 3 jenis kan. Ada otot jantung, iaitu cardiac muscle. Otot tulang, skeletal muscle. Dengan otot licin, smooth muscle. Jadi smooth muscle ni dia boleh dijumpai di dalam salur darah. Terutama sekali dekat arteri ni ada otot licin. Kemudian ada endothelium. Endothelium. Di tengah-tengah ni ada lumen. Jadi lumen ni adalah tempat laluan darah tu lah. Kalau kamu nampak kat sini, dinding dia tebal. Okey, dinding dia tebal. Dan dia hanya ada kawasan yang kecil saja di tengah-tengah tu. Okey, kawasan yang kecil saja di tengah-tengah tu sebagai laluan darah. Kenapa dinding dia tebal? Sekali lagi, untuk menahan tekanan darah yang tinggi berasal daripada jantung. Okey, berasal daripada jantung. Kemudian kita ada juga aorta dan arteriole. Aorta ni boleh jumpa dekat mana? Aorta ni adalah laluan bagi darah apabila dia keluar daripada jantung untuk dia pergi ke arteri lah. Nanti kita akan tengoklah aorta ni. Okey, kemudian arteriole ni laluan yang lagi kecil. Dia sebagai contoh lah. Kita ada pipe air kat luar tu kan. Pipe air besar lah kat luar tu. Jadi,
dia ada saluran paip air yang besar kat luar tu. Kemudian bila dia nak masuk ke rumah, nak pergi ke tangki, dia mesti ada saluran yang lagi kecil. Okey, jadi ni saluran paip air utama lah. Saluran paip air utama. Dia akan bawa darah yang banyak lah. Kemudian daripada saluran paip air utama ni, dia akan masuk ke paip air yang lebih kecil. Untuk apa dia masuk ke paip air yang lebih kecil? Untuk dia hantar pergi ke organ-organ. Okey, untuk dia hantar pergi ke organ-organ. Jadi, paip air yang kecil ni dipanggil sebagai arteriol. Jadi, dia sebelum dia nak pergi ke arteri ni, dia pergi ke mana dulu? Dia akan lalu dulu di aorta. Sebab aorta ni adalah saluran arteri yang keluar daripada jantung. Mana jantung? Ini jantung. Ini ada aorta. Jadi daripada aorta ni, dia akan pergi ke arteri lah. Nanti kita tengoklah macam mana keadaan dia. Dia tak semudah yang cikgu terang ni lah. Tapi ini yang paling asas sekali. Maksudnya asas ni maksudnya dengan kefahaman ni nanti, kamu bawa nanti kamu masuk matrikulasi, kamu buat kamu punya degree, siapa yang jadi doktor kan. Kamu akan belajar lagi banyak lah. Cikgu pun tak belajar sebanyak tu. Siapa yang lagi mendalam nanti, mungkin satu hari nanti kamu yang ajar cikgu. Okay. Boleh kita pergi kepada vena. Okey, kita pergi pada vena. Vena ni dia ada injap. Jadi kalau kamu ingat kan, ingat dekat apa? Vena, dia ada injap. Kenapa dia ada injap? Supaya dia dapat menghalang darah daripada berpatah balik. Kamu ingat bila injap ni mesti pastikan darah tu berjalan ataupun mengalir satu hala. Dia akan halang darah untuk patah balik. Jadi kamu kena set dekat minda kamu. Bila sebut saja injap, injap ni kalau kamu tengok dulu ada dekat spiracle, dekat serangga. Okey, kat serangga. Kenapa ada injap dekat situ? Untuk halang darah patah balik. Kemudian injap juga ada dekat ostia, jantung pada serangga. Dia ada injap. Untuk apa dia ada injap tu? Untuk halang hemolimfa tu patah balik. Okey. Cikgu tak tahulah kamu boleh terbayang ke tak. Biologi ni antara salah satu yang selalu student biologi lah, kalau betul-betul dia minat biologi, dia boleh terbayang lah. Kalau seolah-olah macam dia dapat gambarkan. Kalau dia tengok daun, dekat daun tu nanti ada fotosintesis. Oksigen masuk, karbon dioksida keluar. Karbon dioksida masuk, oksigen keluar. Oksigen pun masuk juga kalau ada respiration atau respirasi. Dia kalau student biologi dia boleh bayangkan lah, ataupun dia boleh tengok tu, dia tahu apa benda yang berlaku. Okey. Jadi injap ni, bila sebut tentang injap yang ada pada vena, dia akan halang darah patah balik. Dia akan pastikan darah tu mengalir satu hala dan dia akan pastikan darah tu masuk semula ke jantung. Sebab apa? Sebab bila darah dalam vena, dia dah hilang dia punya tekanan darah tu. Sebab tekanan darah hilang apabila dia berada di dalam kapilari darah. Nanti kita akan tengoklah dia punya pengaliran darah tu apabila nanti kita masuk tentang jantung. Jadi ini nak bagi tahu ciri dia dulu. Okey, supaya nanti kamu tak terkejut sangatlah bila pergi kepada sistem pengaliran darah tu, peredaran darah tu yang melibatkan jantung dan kapilari, melibatkan jantung dan salur darah. Kemudian dia mempunyai lumen yang besar. Jadi sebab apa dia lumen besar? Sebab dia nak kumpulkan semua darah-darah yang asalnya daripada organ. Dia nak kumpulkan darah-darah yang asalnya daripada organ. Organ tu apa? Bolehlah buah pinggang, boleh kaki, boleh tulang, boleh saraf, boleh otak, boleh mata, boleh telinga, boleh. Semua organ-organ ni dia mesti ada salur darah. Kenapa dia ada salur darah? Supaya darah tu dapat pergi ke tempat yang paling jauh sekali daripada jantung pun dia dapat pergi. Untuk apa dia pergi? Untuk dia hantar oksigen yang paling utama dan nutrien-nutrien lain, hormon-hormon dan bahan-bahan lain lah. Okey, untuk keperluan sel-sel tu atau keperluan organ-organ tu. Jadi vena ni dia akan kumpul balik semua darah-darah yang telah digunakan ataupun yang telah melalui organ-organ ni. Sebab tu dia kena ada lumen yang besar. Sebab apa? Dia kumpul. Okey, dia kumpul. Lagi satu, dia tak ada masalah sangat lumen yang besar dan dinding dia tak setebal arteri.
Okey, dia tak setebal arteri lah. Ini dinding dia. Jadi kamu nampak kat sini, dia struktur dia lebih kurang sama macam arteri, cuma kamu nampak kat sini dia ada lumen yang besar. Di tengah-tengah tu dia ada lumen yang besar. Ni di tengah-tengah ni lumen yang besar. Okey, lumen besar sebab apa? Sebab kamu kena bayang yang ni salur darah. Darah warna hijau kan. Salur darah. Warna cerah lah. Salur darah dia akan lalu dekat arteri. Bila dia lalu ke arteri, darah ni darah yang beroksigen ya. Darah yang beroksigen. Darah yang beroksigen kemudian dia ada nutrien-nutrien. Contoh nutrien apa? Dia ada glukosa, dia ada galaktosa, dia ada fruktosa, dia ada vitamin B dengan C, dia ada vitamin A, D, E, K. Semua ni ada hormon. Jadi semua ni nanti akan masuk ke dalam, akan lalu di arteri, kemudian dia akan masuk ke arteriol. Arteriol ni salur yang lagi kecil untuk dihantar ke kapilari darah. Ini kapilari darah. Okey. Kapilari darah ni dia akan mengelilingi organ. Contohnya dia akan mengelilingi jari. Jari. Macam okey jari. Okey. Ni jari. Okey. Di jari ini nanti akan ada salur darah, kapilari darah. Okey, kapilari darah. Kenapa ada kapilari darah? Supaya nanti oksigen boleh keluar daripada darah ni. Ni nampak dia keluar, dia masuk ke jari jemari kamu. Kenapa dia masuk ke jari jemari? Sebab dia nak bagi sel-sel yang dekat jari kamu. Kalau kamu tampak tengok tangan kamu tu, jari jemari kamu. Jari jemari kamu tu, dia perlu bergerak kan? Kamu gerakkan dia. Bila kamu gerakkan dia tu, dia kena ada oksigen untuk dia hasilkan ATP. Untuk dia proses respirasi sel tu untuk hasil ATP. Jadi dekat situ dia akan gunalah, kemudian ada nutrien semua akan keluar. Jadi kemudian baki daripada darah tu nanti daripada darah tu nanti dia jadi bendalai tisu sebenarnya. Cikgu tak nak ajar lagi lah, iaitu sistem limfa. Dia akan masuk semula ke dalam jadi baki-baki tu akan masuk semula ke dalam kapilari darah. Dan yang lalu tadi, darah yang lalu tadi pun akan masuk ke kapilari darah, akan masuk ke venul. Venul ni adalah salur yang lagi kecil sebelum dia berkumpul di vena. Jadi kenapa dia lumen besar? Sebab dia nak kumpulkan semua bahan-bahan ni. Semua darah-darah ni yang telah lalu dekat kapilari darah, kumpul, masuk semula ke dalam vena. Jadi bila dia masuk semula ke dalam vena, dia nak pergi ke mana? Dia nak bawa semula ke jantung. Jadi kenapa dia nak bawa ke jantung? Supaya nanti boleh dihantar pergi ke peparu untuk berlaku pertukaran gas. Okey? Dia bawa ke jantung. Jadi dia dalam ni dia ada injap. Injap ni akan menyebabkan dia berjalan dia mengalir dalam satu hala. Okey? Jadi tekanan darah sangat rendah. Dia hilang tekanan ni waktu dekat kapilari darah. Dia hilang tekanan waktu dekat kapilari darah. Venul, jadi kapilari ni bercantum. Jadi kapilari ni dia bercantum, dia akan berkumpul di venul lah. Venul ni ruang yang lebih besar. Dia akan bawa, dia akan ada dalam dia tu adalah darah yang terdioksigen. Okey, darah yang terdioksigen. Kemudian kita ada vena cava, bawa darah terdioksigen ke jantung. Okey. Jadi vena cava ni bawa darah ke jantung. Kemudian kita ada kapilari darah. Kapilari darah ni dinding satu sel saja. Di sini akan berlaku pertukaran gas. Jadi di sini ni dinding satu sel saja. Okey, dinding satu sel saja. Dia akan berlaku pertukaran gas. Okey, jadi sebelum kita habiskan, cikgu nak tunjuk sikit lah. Cikgu dah ada lama buku ni. Dah hampir 5 ke 6 tahun. Okey. Jadi ini antara saluran darah dia lah. Thoracic aorta, abdominal aorta.
Jadi daripada aorta tu nanti dia ada cabang-cabang yang akan keluar. Aorta ni adalah arteri yang keluar daripada jantung lah. Dia akan bawa pergi darah pergi ke arteri. Cikgu tak nak terang lah, dia nak tunjuk kamu. Kalau kamu nampak sini dia ada arteri ni. Dia ada nama-nama arteri dia. Dia ada left gastric artery, splenic artery, pancreatic artery. Jadi dia namakan arteri itu berdasarkan organ yang dia masuk. Okey, organ yang dia masuk. Tapi yang aorta ni dia yang paling besar, bukan paling besar lah, dia yang keluar daripada jantung dan dia dapat darah direct daripada jantung. Okey, yang ni aorta, yang ni ada lah. Banyaklah lagi ya. Yang ni vein, principal vein. Yang ni vena. Okey, yang vena yang lalu dia akan bawa darah semula masuk ke jantung. Jadi yang ini saya nak cikgu nak tunjuk kamu. Ada soalan tak nak tanya? Jadi kamu janganlah stres sangat. Walaupun benda tu banyak, tapi kamu punya pembelajaran kamu tak adalah sedalam yang cikgu tunjuk kamu tu. Ada soalan tak nak tanya? Jadi minggu depan kita akan masuk mekanisme pembekuan darah. Okey, jadi minggu depan hari Jumaat pukul 9.30 kita akan masuk mekanisme pembekuan darah sahaja. Okey. Jadi siapa nak belajar tentang pembekuan darah, jadi contohnya kamu nampak kamu punya tangan tu terluka, darah keluar. Jadi sebenarnya apa yang berlaku yang boleh menyebabkan darah keluar dan beberapa minit kemudian dia membeku. Darah tak keluar lagi, darah tak mengalir keluar lagi dah. Ya, arteri pulmonari ni bawa darah yang tidak ada oksigen, deoxygenated blood. Vena pulmonari ni dia akan bawa darah yang beroksigen. Okay, nanti kita akan tengoklah dalam struktur jantung nanti. Ini struktur jantung nanti mungkin minggu satu lagi lah. Sebab minggu depan ni untuk luka saja. Okay, minggu satu lagi tu kita akan masuk jantung. Okay. Dia, cikgu tak risau sangat tentang peredaran darah jantung apa semua ni. Cikgu risau yang sistem limfa ni. Sistem limfa ni memang agak susah sikit. Arteri ni kenapa dipanggil arteri? Sebab dia darah yang keluar daripada jantung. Jadi apa saja darah yang keluar daripada jantung tu, salur darah tu kita panggil arteri. Dia bawa darah keluar daripada jantung. Okey? Vena tu dia bawa darah masuk semula ke jantung. Jadi vena pulmonari ni dia bawa darah masuk semula ke jantung daripada peparu. Okey? Cuma bila jantung, darah keluar daripada jantung, first kita panggil aorta. Aorta tu arteri lah. Lumen lagi besar. Lumen vena besar sebab dia akan kumpul semula darah-darah daripada organ. Lagi satu, lumen dia tak perlu besar kerana dia ada dinding yang tebal. Kenapa dinding yang tebal? Supaya dia dapat menahan tekanan darah yang tinggi. Untuk arteri lah. Untuk vena dia tak perlu dinding yang tebal. Sebab apa? Sebab dia dah hilang tekanan. Satu lagi dia nak bawa darah masuk semula ke jantung saja. Okay, ini untuk jawab soalan Amni. Sebab dia tekanan tinggi. Dia ikut arteri jenis apa? Ada arteri yang bawa darah yang tidak ada oksigen. Ini untuk Anor Zukrina. Amni okey ke? Okey. Ani Sofia jelas cikgu okey, alhamdulillah. Syukur. Okey. Ada soalan lain? Ada yang baru masuk tu kamu boleh tengoklah video nanti cikgu upload dekat cikgu punya channel. Untuk hari ni lah. Dia tak susah sangat lah. Untuk level kamu biologi tak susah sangat. Dia, kalau nanti kamu belajar lagi lah.
Urat tu kapilari darah. Urat apa? Urat bukan kapilari. Cikgu tak pasti urat tu. Urat ni sebab nama Melayu. Dia orang Melayu ni, dia ikut juga kadang-kadang urat. Urat ni cikgu tak pastilah urat. Urat tu otot ke apa ke. Urat tu kapilari darah ke. Itulah. Cikgu tak tahu urat. Urat ni sebab nama Melayu. Kalau biologi ni memang jelas. Okey? Biologi ni dia jelas. Dia ada vena, dia ada arteri, dia ada kapilari darah. Dia sangat spesifik. Urat dia nama Melayu. Dia kena tanya orang tua-tua yang fasih dalam bahasa lah. Okey? Macam mana jantung regulate blood pressure. Dia ni susah soalan ni. Dia jantung regulate blood pressure ni, dia ada sistem yang melibatkan medula oblongata. Lepas tu dia ada dipanggil sebagai baroreceptor. Okey? Nanti cikgu tak pasti kamu punya level kamu ada belajar ke tak. Dia dalam sistem homeostasis. Jadi dia ada keadaan dia kena tekanan darah tinggi, ada keadaan tekanan tu akan rendah. Jadi kenapa dia tekanan tinggi, kenapa dia rendah, dia ikut kepada situasi keadaan. Jadi ada keadaan dia kena jantung tu berdegup dengan kuatnya. Ada keadaan jantung tu akan relax, dia akan berdegup dalam keadaan yang normal. Jadi dia ikut keadaan. Okey. Tak salah cikgu, dalam silibus kamu tak ada yang itu. Tak tahulah kalau homeostasis ada. Homeostasis nanti belajar tentang macam mana jantung regulate blood pressure. Dia bukan jantung yang regulate blood pressure. Dia sebenarnya sistem otak kita. Okey, sistem saraf ni yang banyak regulate blood pressure. Boleh Muhammad Kemal ya? Ada soalan lain? Yang cikgu boleh jawab, cikgu jawab lah. Yang cikgu tak boleh jawab tu kena baca jugalah, kena buat research sikit lah. Tapi kalau biologi SPM ni tak ada lah masalah sangat. Okay? Kamu tanya yang advance tu masalah lah. Orang lain okey ke? Ada Alisha, Ain Syahira, Amni, An-Nur, Camelia, Fatin, Hafizan, Hani, Haslin, Hazika, Husna, Justin Gan, Karyaku, Mat Bijan, Muhammad Hazullah, Muhammad Ikmal, Nobela, Noshasha, Panjiki, Syad. Okey. Okey, tak apa. Boleh, tak ada masalah. Boleh keluar. Apa sebab berlaku tekanan darah rendah? Dia antara tekanan darah tinggi, tekanan darah rendah ni, dia boleh berlaku disebabkan oleh genetik. Orang tu dilahirkan begitu. Contohnya kalau tak salah cikgu, orang kulit hitam dekat United States, dia orang memang ada dari segi genetiknya, dia mempunyai tekanan darah tinggi. Okey. Dia ada sejarah salah silah dia lah, macam mana dia asal daripada sistem perhambaan, dia datang ke United States itu, yang menyebabkan dia dan keturunan dia boleh tekanan darah tinggi. Tekanan darah rendah ni pun tak salah cikgu sama lah. Jadi tekanan darah rendah ni, dia selalunya ada juga disebabkan oleh nutrisi, pemakanan. Jadi disebabkan nutrisi, pemakanan, ada disebabkan oleh lifestyle. Okay? Jadi ada banyak sebab lah. Cikgu nak bagi spesifik pun cikgu tak pernah ingat sebenarnya. Tapi yang antara yang mudahnya lah, ada yang disebabkan oleh genetik. Pulmonary artery tersumbat. Coronary artery tersumbat. Bila berlaku tersumbat ni, dia akan halang darah tu daripada mengalir dalam salur darah. Jadi dia akan menyebabkan darah tu susah nak mengalir lah. Kalau tak salah cikgu, coronary artery ni kalau tersumbat, dia boleh kena heart attack lah. Serangan jantung. Okay. Tak salah cikgu lah, cikgu kena baca balik lah. Jadi tersumbat ni dia akan halang darah daripada mengalir dalam keadaan yang normal, dan dia akan boleh menyebabkan tekanan darah pun
menjadi lebih tinggi supaya nanti darah tu dapat ditolak pergi ke tempat yang sepatutnya dia pergi. Okey, jadi darah tu tak boleh nak lalu, ada tersumbat dekat situ. Jadi tubuh badan ni akan cuba juga nak hantar darah ke tempat yang jauh tu. Jadi dia akan tinggikan sedikit tekanan darah tu untuk hantar. Jadi orang tu dah ada tekanan darah tinggi lah sikit. Jadi kalau tekanan darah terlalu tinggi juga, kena pada bahagian yang tersumbat tu, bahagian tersumbat tu akan dapat tekanan yang tinggi di situ yang boleh menyebabkan si salur darah di situ pecah. Jadi bila pecah dia akan ada internal bleeding lah. Ini masalah lah. Ini masalah ni kalau kamu tengok cerita yang doktor-doktor ni kan. Jadi kadang-kadang dia masalah juga. Dia nak pergi cari pula arteri kat mana tersumbat. Supaya nanti dia boleh operate kat kawasan situ, tutup kawasan yang tersumbat tu ataupun salurkan balik darah tu. Ni kalau tengok cerita yang medical punya ni lah kan. Cikgu dulu waktu belajar dulu ada cerita apa? Ada komik Team Medical Dragon. Dia pakar jantung. Okey, ni cerita Jepun lah. Manga. Sekarang ni ada macam-macam lah cerita. Ada Brandeis ada. Brandeis ada. Ini biasa. Okey, Brandeis. Stroke ni berlaku. Stroke ni sama jugalah, darah tak boleh mengalir ke otak lah. Okey. Dia darah tak boleh mengalir ke otak, otak akan dapat kurang oksigen. Bila dapat kurang oksigen, dia gagal untuk kawal bahagian-bahagian tubuh badan. Ini yang asas lah ya, Alicia. Cikgu tak pergi mendalam ya. Mendalam tu selalunya yang doktor lah belajar. Okey. Hani Sofia, cikgu ada buat video teknik menjawab soalan ke? Setakat ni cikgu tak buat lagi lah. Dia menjawab soalan ni kamu kena cari cikgu lain lah. Cikgu tak sempat lah sebenarnya. Saya minta maaf banyak. Okay. Oh ni masalah. Apa ni? Jantung berlubang. Dia ada juga bahagian orang yang lahir dengan jantung berlubang. Jadi bila ada jantung berlubang ni, jantung dia tu akan susah. Jadi dia kemungkinan akan ada campuran darah. Jadi dia tak efisien lah. Jadi ini masalah medical jugalah ini. Septum allow blood from mixing. Yang ni kita tak belajar lagi sebenarnya sebab dia bahagian jantung. Advance soalan Muhammad Iqbal ni. Okay. Septum ni dia akan halang daripada campuran darah yang beroksigen, darah yang tidak beroksigen. Manusia kita sistem ganda dua tertutup. Maksudnya, kita tak boleh ada campuran antara darah yang beroksigen dan darah tak beroksigen. Kita bukan katak. Katak ya, dia ada campuran darah pada ventricle. Lagi satu, dia efisien. Dia tak ada masalah sebab kulit dia pun boleh berlaku pertukaran gas. Jadi manusia tak boleh. Dia akan menyebabkan masalah lain juga berlaku. Dan antara masalahnya, kita tak efisien nanti jadi untuk angkut oksigen. Okey? Tak apa Muhammad Kimal. Yang cikgu boleh jawab, cikgu jawab lah. Okay. Tak adalah banyak sangat cikgu tahu pun. Dia yang silibus kamu cikgu tahulah. Kalau advance sangat pun kena baca jugalah. Okay. Ada soalan lain ke? Nanti kita akan tengok nombor. Dia ada beza antara lelaki dan perempuan. Untuk Muhammad Kimal. Nombor heart rate untuk heartbeat ni dia ada beza antara lelaki dan perempuan. Tekanan darah pun nanti kita akan tengok nanti apabila kita masuk sistem peredaran ni. Okey. Cikgu ajak cikgu terangkan semualah. Jadi kamu yang untuk yang ini dia 2 minggu yang akan datang baru kita masuk tentang jantung. Nanti kamu boleh tunggulah untuk 2 minggu. Minggu depan kita akan masuk tentang mekanisme pembekuan darah sahaja. Lepas tu barulah kita pergi kepada jantung. Jadi jantung ni kita akan cuba tengoklah normal rate untuk heartbeat dia berapa. Dia ada bunyi nanti dia bunyi loop duk. Kemudian berapa dia punya tekanan apabila bahagian ventricle mengecut, apabila bahagian ventricle mengendur, dia ada
Dia ada dia punya bacaan dia. Okey. Ada soalan lain? Okey, last soalan kalau ada sebelum kita cukupkan untuk hari ini. Okey, Ahmad Kemal. Okey, tiada. Cikgu harap kamu dapat faham lah ya. Kamu janganlah stres-stres sangat. Jangan cikgu ada terbaca lah dekat dekat Facebook. Yang tertekan lah belajar kan. Banyak sangat benda nak belajar. Biologi ni cuba relax lah. Lagi santai-santai je kita belajar. Okey. Jadi bila kita faham tu kita rasa seronok lah. Kalau tak faham tu yang rasa masalah tu. Okey. Lepas tu tak tahulah ni overseas punya study lah. Dia kata belajar ni tak boleh lama sangat. Bila ada 25 minit kita belajar, kita rehat saat 5 minit. Tapi ada juga yang tak setuju. Ada yang tak setuju, dia kata kita kena belajar, kena study 4 jam terus. Tak boleh berhenti. Okay? Kalau tidak nanti kita tak akan gunakan masa tu sepenuhnya. Macam-macam lah dia punya teori tu kan. Okay ya, itu sampai sini sajalah. Yang mana yang baru masuk tu, mungkin awal-awal tu kamu tak sempat, cikgu akan upload video lah. Jadi kamu boleh tengok balik daripada mula. Okay, jumpa lagi. Terima kasih. Dan selamat Hari Raya lah.